Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Mari sama-sama kita tenangkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan kembali lagi memberikan kami kesempatan untuk beribadah online bersama dengan keluarga kami. Kami rindu ya Tuhan bahwa ibadah kami sungguh berkenan di hadapan Engkau dan kami juga sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang memulai ibadah kami. Amin. Jemaat sekalian, kita punya satu pribadi yang tidak pernah jauh daripada hidup kita. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa menyertai hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, berseru memanggil namanya. Segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia
bersama-sama kita akan membacakan bacaan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik, hari ini kita juga bersama-sama akan menerima perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Yesaya 59 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Mari kita masuk dalam doa, kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menyadarkan kami betapa kami jauh dari Engkau. Kami selalu Tuhan seringkali melakukan hal-hal yang melukai hatimu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, mengampuni kami, sehingga relasi kami dengan Tuhan dipulihkan. Khususnya pada hari ini ketika kami akan mengingat akan kasih pengorbanan-Mu kepada kami. Tuhan, dengar doa kami. Kami bersyukur Bapa, pengampunan yang senantiasa Kau berikan bagi kami. Bila pengampunan-Mu Tuhan, kasih-Mu ini membuat kami semakin mengasihi Tuhan juga. Sehingga kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menerima pengampunan daripada-Mu. Amin. Berita anugerah dari Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Kita bersama-sama akan menerima perjamuan pada hari ini. Dan perjamuan kudus hanya diberikan bagi yang sudah dibaptis. Kiranya kita yang sudah menyiapkan diri di rumah masing-masing dengan roti dan juga minuman sebagai pengganti anggur bagi kita, biarlah kita dengan serius datang menerima perjamuan ini. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu makan, ingatlah akan aku. Kemudian dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil roti dan anggur di tangan kita. Kita akan bersama-sama menerimanya, mengingatnya sebagai pencurahan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita mengangkat roti dan anggur di tangan kita, melewati kepala kita, dan kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Tuhan, kami bersyukur Bapa, karena kami diingatkan kembali akan kasih-Mu yang berajaib itu, yang luar biasa itu kepada kami. Sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu bagi kami, supaya kami yang tidak punya pengharapan, kami mendapatkan pengharapan yang baru. Mendapatkan hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan bersama-sama menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Tuhan berkati kami, sertai kami Tuhan, dan biarlah kasih-Mu Tuhan memenuhi hidup kami, sehingga membuat kami semakin takjub akan kasih-Mu itu, dan kami mau hidup meresponi kasih-Mu itu dengan benar. Tuhan berkati kami semuanya.
Terima kasih Bapa. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memakannya. Kita bersama-sama meminumnya. Kita masuk dalam doa. Bapa, kami sudah makan roti dan minum anggur. Tuhan, utuslah kami menjadi murid-murid-Mu yang pergi untuk memuridkan orang lain, untuk memberitakan kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga lebih banyak lagi orang yang percaya kepadamu Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan Kau menebus kami, supaya kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah perintah-Mu kepada kami untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bapa, kami siap untuk pergi Tuhan. Berkati hidup kami, sertai hidup kami Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami. Biarlah mujizat terjadi atas hidup kami. Dan itulah yang kami saksikan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kondisi saat ini mungkin kita jauh dari keluarga, jauh dari teman. Tapi ingatlah, ada satu sobat yang begitu setia di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan puja ini dengan penuh semangat. Ada satu sobatku yang setia. Waktu
Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman 我 Tuhan. 们还没有听到之前，我们进入祷告。 Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. 我们来到你的面前， Kiranya Engkau terus memberkati kami di tengah-tengah situasi seperti sekarang 在 ini. 这样不稳定的情况下，求主你一直在祝福着我。 Bila Engkau terus memberkati kami anak-anak-Mu yang setia datang beribadah kepadamu walaupun kami beribadah di rumah kami 我 masing-masing. 们虽然还在家里聚会，但是我们用真诚的心来敬拜你， Karena berkat-Mu tetap sampai kepada kami. 因为你的祝福到我们每一个人。 Tuhan berkati kami waktu kami akan merenungkan bagian firman-Mu. 主啊，你祝福我们将要聆听你的话语。 Ajarilah kami Tuhan, 主啊，你教导我们， supaya kami tahu bagaimana berdoa, berharap kepadamu. 而且我们怎样如何祷告来把盼望放在你身上， Percaya akan kuasa doa itu 给我们知道的祷告的能力， dan mendapatkan penyertaan-Mu. 知道你与我们同在。 Tuhan berkati kami semuanya, 主啊，你祝福我们每一位， berkati kedua hamba-Mu 也 juga. 将两个软弱的小子教， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名求。 Amin. Amin. Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama kita melihat dua bagian Alkitab yang akan kita baca bersama-sama, yaitu di Markus 1 ayat 35 dan Lukas 5 ayat 15 sampai 16. 来看马可福音第一章Ayat 35第35节， dan Lukas 5还有路加福音第5章 ayat 15 sampai 第15 16. 到第16节。 Mari kita baca bersama-sama Markus 1 ayat 35. 我们现在来读马可福音第1章第15节。 Keesokan harinya waktu masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Ia pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di sana. 这日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Kemudian kita baca Lukas 5 ayat 15 sampai 16. 我们现在来看路加福音第5章第15、16节。 Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. 但耶稣的名声越发传扬出去，有极多的人聚集来听到，也指望医治他们的病。耶稣却退到旷野去祷告。 Sudah ada satu hal yang mau kita renungkan bersama-sama dalam ibadah kita hari ini, yaitu berdoa. 所以我们今天要一起来思想关于这祷告。 Kita sudah sering dengar bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. 我们知道祷告就是我们基督徒的呼吸， Jadi doa itu merupakan bagian yang vital dari hidup anak-anak Tuhan, Anda dan saya. 所以我们身为神的儿子，哇，这祷告对我们是非常重要的。 Saat ini saya ingin mengajak kita melakukan percobaan ini. 所以我们要做一个试验， Mari kita bersama-sama menahan nafas kita selama yang kita bisa. 我们能怎么样来并住我们的呼吸？ Siap? 1, 2, 3. Bagaimana rasanya? 你们认为感觉如何呢？ Saudara bersuka cita 你们认为很喜乐吗？ atau saudara merasa menjadi lebih kuat 或是我们认为比较坚强， atau justru saudara menjadi lemah? 而且觉得更软弱？ Saudara, doa itu begitu penting dalam hidup kita. 祷告在我们的生活当中是何等的 Maka 重 dia 要， disebut nafas hidup bagi orang Kristen. 就是基督徒的呼吸。 Tapi yang menjadi persoalan, saudara, 那么我们就成为问题的是，
Berapa banyak di antara kita yang tekun berdoa, 在我们当中有谁很殷勤的祷告？ khususnya pada saat-saat seperti sekarang ini. 好像现在的情况， Berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, 我们真正的在神的面前祷告， memohon belas kasihan dan pertolongannya. 求主怜悯帮助我们。 Saudara, seorang namanya Stephen Covey di dalam bukunya 7 kebiasaan manusia yang paling 有一 efektif. 个作者叫做国菲，他在他的书里面有7个习惯。 Dia menggembari satu esai yang ditulis oleh E.M. Gray yang judulnya The Common Denominator of Success. 就是有关于这个成功的人，他们有同样的一个性格。 Saudara, Gray ini menghabiskan hidupnya mencari satu denominator atau sifat yang sama yang dimiliki oleh orang-orang yang 所 sukses. 以这个作者就已经聚集那些成功的人，他们有同一个那个性格。 Ternyata saudara, denominator itu ternyata bukanlah kerja keras. 他那个同样的性格，不是他们很有雄心的去做， Bukan juga hoki atau nasib baik. 或者也不是他们有什么运气， Walaupun itu penting. 虽然那个是重要。 Satu-satunya faktor terpenting adalah mendahulukan yang utama. 所以最重要的是他们怎么样用最优先的去做。 Itulah yang menyebabkan mereka sukses dalam hidupnya. 所以在他们生活当中，他们就成为成功的人。 Maka saudara, Kavi itu kemudian menceritakan salah satu pengalamannya. 所以这个作者他讲他有一个经历， Dia pernah mengajukan pertanyaan kepada sekelompok manajer supermarket. 他有一些问题问那些这个超级市场的那些经理， Pertanyaannya seperti ini, saudara. 所以他的问题是这样： Seandainya Anda harus mengerjakan satu hal dalam profesi Anda, 如果你在你的职业上你要做一个最重要的事情， yang Anda tahu bisa menimbulkan efek sangat positif pada bisnis Anda, 你要知道这些对你的生意有产生很大的那个反应。 apa satu hal itu? 那么那个事情是什么呢？ Saudara, apa yang menjadi jawaban para manajer itu, saudara? 那么这一群这个超级市场的经理怎么回答呢？ Jawaban mereka adalah membina hubungan pribadi yang baik dengan 他说要把自己的跟别人的那个关系要搞好。 para penyewa, para pemilik toko. 对那些租的人或者是这个店主， yang ada di pusat-pusat 就 perbelanjaan. 是在那个市场，在超级的市场上。 Jadi mereka punya jawaban yang sama, yaitu membina hubungan pribadi. 所以他们有同样的一个答案，就是要跟人家建立好的关系。 Itu yang mereka yakini akan membuat mereka sukses. 所以他们知道这样做能使他们的生意更加的成功。 Tapi saudara, ketika diperiksa, 当他们在检查的时候， waktu yang mereka habiskan untuk hal itu ternyata kurang dari 5% 所以 saja. 他把这些花在他们讲对关系很重要的只有5%而已。 Artinya saudara, 那么意思是说， mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. 本来他们知道他们应该要怎么样去做， Tapi ternyata mereka tidak sepenuh hati melakukannya. 他们没有尽他们的心力去做， Sehingga hasilnya pun sedikit. 所以他们的那个成功率就很少了。 Saudara, hari ini saya mau bertanya kepada 那 saudara. 么今天我要请问各位， Seandainya ada satu hal dalam hidup saudara 如果在你的生活有一件事的话， yang saudara tahu akan menimbulkan efek positif bagi kerohanian saudara. 你知道这个能够使你的灵性产生很大的影响， Apa itu, saudara? 那么你认为这个是什么呢？ Maksudnya saudara, satu hal itu adalah hal yang membuat rohani kita bertumbuh. 就是使我们的灵性就越发增长， Apa yang menolong kita mencapai tujuan kita sebagai anak-anak Allah. 能够使我们成为神的儿女，能够达到一个目标。 Hal apa yang membuat kerohanian kita tetap teguh dan mengakar secara dalam. 使我们的这个灵性就越来越生长。 Sehingga di tengah wabah virus COVID-19 ini kita tetap punya pengharapan dan kekuatan. 而在这个病毒的期间，我们还有这个力量去维持，还有坚强的去抵抗。
Apa itu, saudara? 那么我们认为这件事是什么呢？ Saya percaya jawabannya adalah membina hubungan pribadi dengan Tuhan. 所以我们知道，我们跟神的关系要把它搞好来。 Membina hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan Allah melalui berdoa. 所以我们要跟神的关系搞好，要透过祷告。 Saudara, tapi waktu yang Anda luangkan untuk hal ini berapa persen? 那我们拿出多少的时间为祷告？ Saudara, Tuhan Yesus memberikan kita gambaran mengenai pentingnya doa di dalam kehidupannya. 所以耶稣对我们说，我们在生活上祷告是何等的重要。 Mari kita belajar dari teladan Tuhan 那我们 Yesus. 从耶稣来学习他的典范。 Berbicara tentang doa, 我们如果谈祷告的话， bagi Yesus doa adalah hal yang sangat penting di dalam hidupnya. 对耶稣来讲，祷告是非常重要的一件 Maka 事 Yesus 情。 tidak pernah melalaikan doa. 所以耶稣从不忽略祷告。 Kalau kita melihat kehidupan Yesus, 如果我们看耶稣的生活， kita akan menemukan bahwa ia memulai hidupnya itu dengan doa di padang gurun. 我们看到在旷野里面，他开始了就以祷告。 Selanjutnya doa terus mewarnai kehidupannya di mana dicatat berulang kali Yesus pergi untuk 所以 berdoa. 无论到什么地方去，耶稣就是重复在祷告。 Mari kita lihat seberapa penting arti doa bagi Tuhan 所 Yesus 以我们看到祷告对耶稣是何等的重要。 dari dua bagian Alkitab yang tadi kita sudah 我们 baca. 从刚才两处的经文，我们读到的， Yang pertama, saudara, 第一， Yesus mementingkan doa lebih daripada istirahatnya. 所以他祷告比他休息还重要。 Maka di dalam Markus 1 ayat 35 itu dicatat. 所以在马可第1章第35节讲说， Pagi-pagi benar, 天未亮的时候， waktu hari masih gelap, 我们知道天还未亮， ia bangun dan pergi keluar. 他醒来就出去了， Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di 到 sana. 一个很安静的地方去祷告。 Ayat ini menjadi menarik jikalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, saudara. 我们在看之前的经文， Dari mulai ayat 21 dikatakan Yesus dengan murid-muridnya itu tiba di Kapernaum pada hari Sabat. 耶稣跟门徒来到了加伯农呢，这个安息日的时候， Di situ mereka masuk ke dalam rumah ibadat. 他们到教堂里面去， Di tempat itu Yesus melakukan dua hal, 所以在那边耶稣做两件事， yaitu mengajar orang dan mengusir roh jahat dari seseorang yang dirasuk setan. 他在教导他们，以及赶出那些人被鬼附着的。 Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuat orang takjub kepadanya. 所以耶稣所做的是，他们非常的惊讶。 Ayat 22 mengatakan mereka takjub mendengar 而 pengajarannya. 第22节讲，他们非常惊讶耶稣的教导。 Ayat 27 mengatakan mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. 所以第27节，他们非常的惊讶，以致他们互相谈论。 Akibatnya Yesus makin populer. 所以耶稣的名声就越传， Namanya meledak. 所以他的名声就越来越响了， Terkenal di mana-mana. 所以他的名声到处都有。 Maka dikatakan di ayat 所以 28. 在第28节里面， Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. 所以在加利利地，他把他的名声都已经传开了。 Keluar dari rumah ibadah, Yesus pergi ke rumah Simon. 所以走出教堂，他到西门的家里面。 Dan di situ ia menyembuhkan ibu mertua Simon. 所以在西门家，他也医治他的岳母。 Wah, saudara, hal ini rupanya membuat popularitas Yesus semakin terkenal. 这件事使耶稣的名声更加的响亮。 Dikenal sebagai jago usir setan dan penyembuh, maksudnya pelbagai penyakit. 所以他能够赶鬼，也能够医治各样的疾病。 Saudara, itulah akibatnya. Maka berita tentang Yesus itu mengundang orang-orang dari seluruh penjuru Galilea. 所以在耶稣的名声就传开，
到这个加利利这一带， khususnya orang-orang yang sakit dan kerasukan setan. 特别是那些被鬼附着的， Mereka 或者是有疾病的 berbondong-bondong datang mencari 他 Yesus. 们就会聚集的来找耶稣。 Ini dicatat di ayat yang ke-32 oleh Markus. 所以在马可就第32节这样说 Menjelang malam, 当夜晚的时候， sesudah matahari terbenam, 当太阳平息了， dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. 所以那些有疾病的被鬼附着的来到耶稣的跟前。 Ayat 34, 第34， Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. 所以耶稣就使那些得病的痊愈， Dan dia juga mengusir banyak setan. 他也赶出了很多的污鬼。 So ini menunjukkan Yesus melayani mereka sampai larut malam. 所以耶稣在服侍他们直到深夜， Saking banyaknya 不 orang. 知道那个时候人何等的多。 Tuhan Yesus pasti lelah 我 sekali. 们看到耶稣一定很疲倦的， Dia pasti lelah 他 sekali. 一定很疲惫的， Karena dia melayani sampai larut malam. 他已经服侍他们到深夜。 Setelah melayani sepanjang malam. 当他们服侍他们直到深夜的时候， Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 那么耶稣做什么呢？ Ayat 35 mengatakan, 所以第35节他这样说： keesokan harinya, 次日天微亮的时候， waktu masih subuh, 天微亮的时候， Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. 所以耶稣就走出了他 Ia 的家， pergi ke tempat yang sunyi di luar kota dan berdoa di 所以 sana. 他出去到一个安静的地方祷告。 Saudara, Yesus lelah. 当耶稣很累的时候， Tapi pagi-pagi benar dia pergi untuk berdoa. 但是在天微亮他就去安静的地方祷告， Saudara, Yesus menyangkali mengabaikan dirinya sendiri. 所以他非常忽略他自己。 Bahkan waktu tidurnya dipakai untuk bersendirian dan mendekatkan diri kepada 在 Allah. 这个睡觉的时间，还用这个时间去亲近上帝。 Saudara, dengan berdoa, 我们知道用祷告， Yesus memfokuskan hidupnya kepada 所 Bapaknya. 以耶稣用他生活聚焦在天父上帝。 Dia tahu apa yang terpenting dalam 他 hidupnya, 知道他在生活中最重要的是什么， yaitu relasi dengan Bapa di 是要 surga. 跟上帝有关系。 Saudara, doa menarik kita lebih dekat kepada Allah, 我们知道，借着祷告，我们会跟天父更亲近， supaya kita menerima kekuatannya menyertai hidup 我 kita. 们能够从上帝那边得着能力， Itulah yang dilakukan oleh Tuhan 这 Yesus. 是耶稣所做的。 Maka saudara, kalau ingat waktu di Taman Getsemani, 如果我们在克西马尼园我们看到的时候， di sana dikatakan Yesus 我 berdoa. 们看到耶稣在那里祷告。 Di Lukas 22 ayat 43, 在这个路加第23章， seorang malaikat 我 datang 们知道天使来到他们 untuk 旁边， memberi kekuatan 就是 kepada 给加 dia. 添他们的力量。 Saudara, Tuhan 我 dikuatkan 们知道这个上帝来加添他的力量。 karena dia berdoa. 当他在祷告的时候， Karena dia berdoa, dia bisa menyelesaikan misinya di dunia 因为 ini. 他祷告，所以他能够完成他的使命。 Karena Bapa memberikan dia kekuatan. 因为天父给他力量， Karena dia senantiasa berdoa. 他不断的在天父面前祷告。 Saudara, doa begitu penting. 所以我们知道祷告是何等的重要。 Mendekatkan diri kepada Bapa adalah hal yang utama dalam hidup 所以 kita. 我们将我们跟天父更亲近，这是最重要的。 Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 就是因为耶稣所做的。 Saudara, tapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah? 所以我们用多少的时间，我们跟天父的亲近？ Berapa menit atau berapa jam yang kita habiskan dalam seminggu untuk 一 berdoa? 个星期里面，我们花了多少时间跟神有这样好的沟通？ Berapa lama, saudara? 是不是有多久？是Waktu yang kita berikan, 是 waktu yang kita berikan supaya kita bisa dekat dengan 我 Allah. 们能够花的时间要跟神有更亲近的 Karena 关系， dialah sumber hidup kita, 因为他是我们生活的泉源， sumber kekuatan 他是 kita, 我们生活泉源的力量， sumber penghiburan bagi 是 kita. 我们生活的那个泉源。 Sudah, tidak berarti saya tidak mengatakan kita tidak boleh beristirahat atau tidak boleh tidur. 我不是说我们不可休息，或者不能够睡觉， Tapi kita mesti tahu yang mana menjadi prioritas 但是 utama 我们要 kita. 知道什么是优先次序。
apa yang paling utama dalam hidup 所以 kita. 在我们的生活当中，什么是最重要的？ Sudah waktu-waktu yang kita miliki tidak akan lebih berharga dibandingkan dengan waktu yang kita pakai untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya. 我们所拥有的一切，比不上我们来找上帝的那段时间。 Saudara, waktumu bersama dengan Tuhan, 当你跟上帝同在的那个时刻， itulah yang akan membimbingmu mengenal kehendak-Nya 他会教导你明白他的旨意， dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. 所以你就会照他的旨意去行。 Maka untuk itu, saudara, 所以我们要这样做， ingatlah untuk berdoa 我们要记得要祷告， dan lakukan itu sesering 我 mungkin. 们要常常的祷告。 Saudara, yang kedua, saudara, Kristus mementingkan doa lebih daripada pelayanan. 所以耶稣祷告比他的服事更重要。 Saudara, banyak kali dalam catatan Injil itu Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa doa itu sangat bernilai. 所以耶稣常常在福音书里面说祷告是非常有价值的。 Doa adalah saat kita memperbaharui diri dan menguatkan diri. 我们知道祷告使我们能够重生，使我们能够坚强， Karena kita mendapatkan kekuatan dari Allah. 我们从神那边得着能力。 Maka pelayanan yang Yesus kerjakan tidak pernah terlepas dari doa. 所以我们知道耶稣所做的事情，他脱不了跟祷告有关系的。 Maka Lukas 5 ayat 15 sampai 16所以在路加第5章第15到16 yang 节， tadi sudah kita 我们 bacakan 刚才已经读过了。 mengatakan bahwa kabar Yesus itu makin tersiar 耶 kemana-mana. 稣的名声就越发传扬出去， Banyak orang datang berbondong-bondong untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan. 很多人聚集来听到，也要得着医治。 Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan 但耶稣 berdoa. 却退到旷野去祷告。 Sudah banyak orang yang membutuhkan pelayanan Yesus. 我们知道很多人需要耶稣的服侍， Tapi Yesus tahu yang terutama dalam hidupnya. 那耶稣知道在他的生活最重要的是什么。 Sesibuk apapun dia, 无论他如何的忙碌， dia selalu memastikan bahwa dia punya waktu berdiam diri dan 他 berdoa. 一定有时间安静的在神的面前祷告， Mendekatkan diri kepada Bapa. 跟天父有更加的亲近。 Sehingga Tuhan Yesus hanya melakukan apa yang dikehendaki Bapa. 所以耶稣只做上帝要他做的事情。 Maka Tuhan Yesus pernah mengatakan seperti ini. 所以耶稣曾经这样说 Makananku ialah 我的食物是， melakukan kehendak Bapa. 就是照着天父的旨意去行。 Saudara, bagaimana dengan kita? 那我们又如何呢？ Seringkali kita begitu sibuk dengan pelayanan 有时候我们对服侍非常的忙， sampai kita tidak punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. 以致我们没有时间来亲近上帝。 Mendekatkan diri kepada Allah di dalam doa. 我们要亲近上帝，就是借着祷告。 Saudara, kalaupun kita berdoa, 如果我们祷告的话， maka doa kita cuma basa-basi. 那我们的祷告只是随随便便， Rutinitas yang sudah biasa kita lakukan tapi tidak ada maknanya. 就是我们好像这个平常的仪式，完全没有一些的意义， Karena kita tidak mengerti kuasa doa. 因为我们并不知道祷告的那种能力。 Bahkan seringkali kita mungkin tidak sibuk untuk pelayanan. 也可能我们对这个侍奉我们没有那么忙碌， Tapi kita juga tidak berdoa. 但是我们也是没有祷告。 Karena kita terlalu sibuk 我 bekerja, 们在工作上非常的忙， mencari uang, 找钱 sibuk dengan banyak hal. 对很多的事情忙碌， Sudah itulah yang sering kita lakukan. 这是我们时常做的， Maka sangat sayang sekali. 所以非常的可惜。 Banyak anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, 你知道很多神的儿女在服侍神， tapi mereka tidak dekat dengan 但 Tuhan. 他们跟天父没有亲近， Mereka suka melakukan apa yang mereka ingin, 很喜欢做他们喜欢做的， tapi belum tentu apa yang mereka lakukan itu yang Tuhan inginkan. 但是他们所做的不一定是神要他们这样做。 Sudah, mari saudara kita memperbaharui cara berpikir kita. 所以我们要来更新我们的思想。 Kalau kita mau melayani, 如果我们真正的要服侍， maka kita mesti banyak 我 berdoa. 们要
常常祷告。 Karena dengan mendekatkan diri kepada 因 Tuhan, 为如果我们跟神有更接 kita 近， baru tahu apa yang Tuhan mau 我们才知道神要我们做什 dan 么， kita melakukan apa yang Tuhan 所以 inginkan. 我们也能够行神要我们做的， Bukan apa yang kita suka, 不是我们自己喜欢做什么， tapi apa yang Tuhan suka dari 而是 kita. 神喜欢叫我们怎么做。 Saudara, ada yang mengatakan doa itu seperti menjahit dengan benang. 我们知道，我们讲祷告好像我们在缝这个缝绣。 Bila kita memulai hari tanpa doa, 如果我们经过的时间没有做祷告， itu seperti jarum yang ditusukkan ke kain tanpa benang. 就好像我们把针绣在那个布，但是没有穿着线， Ya, hanya menimbulkan lubang-lubang, tetapi bila dengan benang baru ada hasilnya. 如果我们把针穿着线来绣的时候，才能够有它的效果。 Saudara, setiap orang Kristen mengakui bahwa dia percaya kuasa 我 doa. 们知道每个基督徒知道他们有祷告的能力， Namun berapa banyak di antaranya yang sungguh-sungguh tekun berdoa? 但是在其中有多少人能够殷勤的祷告？ Saudara, mengapa banyak orang Kristen yang begitu sering dikalahkan oleh godaan dalam hidupnya? 那么为什么很多基督徒在那生活上被那些引诱？ Karena mereka kurang sekali berdoa. 因为他们在祷告上祷告的很少。 Mengapa banyak pelayan gereja begitu sering berkecil hati dan patah harapan? 为什么在教会很多的侍奉者，他们很心很狭窄，也他们有时候很失望， Karena mereka sedikit sekali berdoa. 因为他们在祷告上没有下功夫。 Mengapa banyak orang Kristen yang hidupnya penuh khawatir, 为什么我们基督徒很多时候我们生活在焦虑里面 penuh ketakutan 活在恐惧里面， dan kehilangan arah dalam 然后 hidupnya? 在我们的生活失去了方向， Karena mereka jarang berdoa. 因为他们很少祷告。 Saudara, bila doa begitu penting dalam kehidupan 如 Yesus, 果祷告在耶稣的生活那么重要， tidakkah seharusnya doa jauh lebih penting buat kita? 那我们知道，如果祷告对我们来讲也更重要。 Biarlah mulai hari ini kita membangun dan memelihara kehidupan yang berdoa. 那我们从现在起，我们要建立一个很好的祷告生活。 Berdoa itu membuat kita menggapai tangan Allah yang senantiasa siap menolong kita. 我们知道，祷告就好像我们伸手向上帝一直在预备着帮助我们， Memberikan damai sejahtera dan menjauhkan kita dari rasa takut. 能够使我们在生活上平安，我们能够躲避恐惧。 Sudah ada satu kejadian yang menarik, saudara. 有一个很有趣的故事， Kejadian itu terjadi atas Gio, anaknya penginjil Advent. 就是在有阿芬的孩子， Ketika suatu hari pas sahur, saudara, 当有一天这个他们在晋级那个开斋了， waktu itu penginjil Advent dengan keluarga semua sudah tertidur. 他们都睡觉了，阿芬他们。 Sekitar jam 3 itu Gio bangun 那么由他那个时候醒过来， dan dia bangunin papanya. 他又叫醒了他的爸爸。 Dia bilang, "Pak, bangun. 他说爸爸醒来。 Takut ada suara robot." 他说有这个机器人的 Itu sebenarnya suara beduk sahur yang sangat kenceng. 因为那个他们在要进斋的时候打的那个鼓非常的响亮。 "Papa bangun, Gio takut." 他说父亲起来，因为我很惧怕。 Terus penginjil Advent bilang, 那么阿斌传道这样说， "Udah sini, Bobo. 你在这里睡觉了。 Gak apa-apa, suaranya jauh." 他说那个声音很远，不要紧。 Gio itu bilang begini, 这个由他这样说， "Papa, 他说父亲， ayo berdoa." 我们祷告。 Gio takut suara robot. 因为我很怕那个机器人的声音。 Saudara, ini anak berinisiatif saat dia takut, dia ingat Tuhan. 这个小孩子他在害怕的时候，他还记得上帝。 Dia tahu Tuhan Yesus bisa melindungi dan memberi dia kekuatan dan 耶 keberanian. 稣能够给他保护，也能给他有力量， Maka dia minta papanya untuk berdoa 所以他就要求他的父亲祷告。 ketika dia takut. 这是因为要解除他的恐惧。 Saudara, ketika engkau takut,
所以当你恐惧的时候， apa yang kau lakukan? 你做什么呢？ Apakah engkau berdoa? 你是不是祷告？ Engkau percaya akan pertolongan Tuhan? 你深信着神会帮助， Engkau percaya penyertaan Tuhan 你知 kepada? 道神呢与你同在， Apakah itu yang kau lakukan? 是不是你有这样做呢？ Saudara, Yesus memerintahkan Anda dan saya untuk berdoa. 所以耶稣命令我，你我要祷告。 Doa adalah sumber kekuatan utama orang Kristen dalam menjalani 基督 hidupnya. 徒祷告是他这个力量的泉源 Lebih dari itu, saudara. 能超过这个。 Doa adalah sarana bagi umat Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. 这是祷告是我们做神的儿子能够跟天父来沟通， Kita berbicara kepada 我 Tuhan 们能够跟上帝直接讲话， dan Tuhan berbicara kepada 就 kita. 上帝也直接跟我们谈话， Sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. 所以我们有知道神要我们做什么。 Saudara, orang percaya 我们每个信的人， memperoleh berkat, kuasa dan mujizat dalam doa. 所以我们要从祷告里面得到神迹启示。 Saudara, seorang misionari namanya Hudson Taylor, saudara. 有一个叫戴德生的宣教士， Dia menjadi misionari di Cina. 在中国做宣教士 Dia，mengalami begitu banyak penderitaan ketika dia melayani di 所 sana. 以当他在中国侍奉的时候，得到很多的压力。 Dan dia menuliskan kata-kata yang luar biasa ini. 所以他写了一个很有名的句子， Ketika pengalaman hidupnya 他说他这个经历他的生活， melewati semua penderitaannya bersama dengan Tuhan. 所以他把这些经历的生活跟神在一起， Dia menuliskan kata-kata ini. 所以他这样写。 Kalau kita bekerja, kita yang bekerja. 如果我们工作是我们自己在工作， Tetapi kalau kita berdoa, Tuhan yang bekerja. 如果我们在祷告，那么是上帝在工作。 Artinya kekuatan Tuhan yang maha ajaib itu tersedia bagi siapa saja yang berdoa dengan penuh keyakinan. 上帝的神迹奇事是给那些能够在他面前祷告的人。 Itulah yang dia alami ketika dia melayani di Cina. 这是戴德生在中国在侍奉的时候所经历过的。 Kekuatan Tuhan yang maha ajaib 所以 itu 看到这上帝那种大能大力， menyertai dia, 能够与他同在， menolong dia, 能够帮助他， sehingga dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. 所以他能够完成他很好的一个任务。 Dia mengakhiri hidupnya dengan memuliakan Tuhan. 所以他在临终的时候也能够荣耀上帝。 Maka saudara, hari ini saya menantang Anda untuk berdoa dengan khusyuk secara teratur selama 1 bulan. 所以我在挑战你们，在这一个月，你要跟神要好好的祷告， Berdoa selama 1 bulan secara teratur terus menerus tanpa putus. 所以你要一直的不断的祷告，在一个月里面 Setidaknya engkau berdoa 3 menit waktu pagi, 可能你在早上3分钟你祷告， 3 menit waktu siang, 3分钟在中午， 3 menit waktu malam. 对，3分钟晚上 Terus menerus tanpa terputus selama 1 bulan. 你能够这样祷告没有间断的一个月， Dan bersiaplah mendapatkan hubungan yang indah dengan Tuhan. 所以你就能够与神有很好的那个关系。 Satu hubungan yang belum pernah engkau alami sebelumnya. 这个关系是你从前完全没有经历过的， Dan hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. 所以你的生活要被神祝福。 Susah ketika kita berdoa, 当我们在祷告的时候， Allah mendengar 所以我们知道上帝在垂听， dan Allah terlibat dalam kehidupan 我们知 kita. 道上帝也参与在里面。 Bila Allah di pihak kita, 如果上帝在我们这一边， apa yang kita 那我 takutkan? 们怕什么呢？ Sakit penyakitkah? 我们是不是怕疾病？ Penderitaankah? 是不是苦楚？ Tidak ada. 完全没有， Karena Tuhan bersama dengan 因 kita. 为上帝与我们同在。 Saudara, mari kita menghidupi kehidupan yang berdoa. 所以我们再来眺望我们祷告的生活。 Khususnya di saat-saat seperti sekarang. 特别在这样的情况下， Orang dipenuhi dengan 我 ketakutan. 们知道全部在被恐慌所困扰。 Banyak orang kehilangan arah dalam 很 hidupnya. 多人他们在生活上已经失去了他们的方向。 Tapi saudara,
bersama dengan Tuhan, 但是我们如果与上帝与我们同在， engkau akan menemukan arah hidupmu. 你就会找到你的方向， Engkau akan diberkati Tuhan. 你将被神祝福， Engkau akan dipakai oleh Tuhan 你要被神利用， menjadi berkat bagi orang lain. 成为别人的祝福。 Kita akan melihat satu video tentang anak yang berdoa. 我们来看一个短片啊，小孩子在祷告 Setelah itu kita akan masuk dalam doa. 啊，之后我们就进入祷告。 Tuhan, amat sedih karena virus corona ini. Yang orang-orang pada sakit yang meninggal. Tuhan, sembuhi yang orang sakit. Tuhan, hibur orang tua mereka. Tuhan, hapus dari bumi ini virus corona. Tuhan, kirim hujan-Mu Tuhan, supaya tidak ada corona lagi. Tuhan, jangan lama-lama lagi. Amat sedih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amat berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. 进入祷告， Bapa, kami bersyukur kepadamu. 主，我们感谢你， Terima kasih Tuhan. 我们谢谢你， Engkau memberikan hak istimewa kepada 你给我 kami 们有特权， untuk bisa menyapa Engkau kapan saja, 能够随时来与你招呼， untuk mendekatkan diri kepadamu 能够 Tuhan, 与你亲近。 sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. 使我们知道什么要你我们做的， Mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, 叫我们明白你要我们做的， sehingga kami bisa hidup di dalam kehendak. 好叫我们能够行在主你的旨意里面。 Kalau itu yang kami lakukan, 如果我们是这样做的话， Engkau berjanji 你会应许 akan 我们， menyertai kami, 你会与我们同在， memberkati 你 kami, 会祝福我们， dan menjadikan hidup kami menjadi berarti, 使我们的生活有意义， bahkan menjadi berkat bagi orang lain. 也成为别人的祝福。 Tuhan tolong kami 主啊，帮助我们， supaya kami punya kehidupan doa yang baik, 使我们有个很好的祷告生活， senantiasa setiap hari datang kepadamu, 不断的祷告，每一天在你面前祷告， mendekat kepadamu 这 di 样 dalam 我们 doa. 在以祷告与你亲近。 Tuhan tolong kami 主啊，你帮助我们， sehingga hidup kami Tuhan 以致我们的生活 berkenan kepadamu, 能够讨你的喜悦， disukai oleh Tuhan 也能够被你喜 dan 欢， diberkati oleh 也被 Tuhan. 你祝福。 Kami bersyukur Bapa, 主，我们感恩， dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Kita yakin dan percaya bahwa doa itu begitu penting dalam hidup kita. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Kita yakin dan juga percaya bahwa doa kita bisa menjadikan Indonesia kembali normal seperti semula. Bisa menjadikan dunia kembali normal seperti semula. Dan COVID tidak lagi merajalela di dalam dunia ini. Mari sama-sama kita dengan penuh iman kita naikkan pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata
tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Katakan lagi, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. So sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa betapa pentingnya berdoa menjadi kekuatan bagi kita menghadapi kesulitan dan masalah. Dan saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Pertama, so sekalian, dengan terus berkembangnya jumlah korban COVID-19, pemerintah memperpanjang status kondisi PSBB di negeri kita. Mari kita berdoa agar semua rakyat Indonesia benar-benar dapat menjalankan anjuran ini, dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan boleh didukung oleh masyarakat, sehingga masyarakat boleh mendukung pencegahan penularan virus corona di negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan situasi yang seperti ini, maka pemerintah mengadakan kebijaksanaan. Ada beberapa daerah yang menjalankan PSBB, termasuk di kota Jakarta ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya orang-orang yang ada di Indonesia ini, yang ada di kota-kota tersebut, boleh mengikuti anjuran pemerintah. Mereka boleh mendukungnya. Mereka boleh bersama-sama dengan pemerintah berjuang bersama-sama, sehingga penularan virus corona ini, wabah COVID-19 ini, boleh semakin menurun di kota-kota yang melaksanakan PSBB. Kami terus memohon belas kasihan daripada Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan boleh dinyatakan, dan kiranya melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat, di mana mereka bersama-sama berjuang untuk melawan pencegahan virus corona ini. Kiranya Tuhan pimpin supaya boleh berjalan dengan baik. Dengarlah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, kita juga berdoa untuk kehidupan jemaat GKBJ Cengkareng agar tetap memiliki iman dan pengharapan di tengah situasi yang sulit ini. Karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan di tengah situasi pandemi ini, di saat-saat ini kiranya jemaat Tuhan boleh tetap beribadah dengan setia walaupun
harus melalui online. Kita juga berdoa semakin jemaat Tuhan juga menyediakan waktunya untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga di rumah. Kita percaya Tuhan pasti memelihara dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari-hari yang sulit ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mereka tetap memiliki iman yang teguh, pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh melewati hari-hari dengan penuh iman dan pengharapan. Karena mereka boleh percaya bahwa Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka, melindungi mereka. Bapa, dalam situasi seperti ini, di mana mereka memiliki banyak waktu di rumah, kiranya mereka boleh belajar memprioritaskan waktu mereka bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, semakin banyak waktu untuk berdoa, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga. Tuhan, Engkau yang terus memimpin kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka di dalam situasi seperti ini, mereka diteguhkan, dikuatkan oleh Engkau. Dengar seru doa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, dan juga kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menguatkan imanmu, memeliharamu, menyertaimu melewati masa-masa yang sulit ini. Kiranya berkat dan kasih Tuhan memimpin dunia ini, sehingga wabah COVID-19 ini dapat berlalu karena pernyataan dan kuasa Tuhan yang menghentikannya. Kiranya kasih dari Tuhan memberkati saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, dan ibadah kita selesai. Di minggu pertama ini juga saudara sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan, dan juga saudara sekalian boleh memberikan persembahan untuk misi. Saudara sekalian bisa mendukungnya melalui rekening yang tercatat di bawah ini, maupun nanti saudara sekalian bisa mendukungnya melalui rekening yang juga dikirim ke WA saudara sekalian secara pribadi. Kiranya di tengah keterbatasan kita juga terus belajar memberi kepada Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian yang berada di rumah, karena ada PSBB yang diperpanjang selama 2 minggu ke depan, maka gereja kita juga mendukung kebijaksanaan ini. Karena kebijaksanaan ini adalah kebijaksanaan yang dibuat dengan pertimbangan yang sangat baik untuk memutus rantai penyebaran dari
COVID-19 ini. Kiranya saudara sekalian boleh lebih banyak waktu di rumah, keluar untuk hal-hal yang sangat penting saja. Dan juga saudara sekalian juga boleh mengikuti anjuran pemerintah. Saudara sekalian bisa menjaga jarak satu dengan yang lain, minimal dikatakan 1 meter jaraknya. Dan kiranya saudara sekalian boleh mengikuti anjuran pemerintah ini. Saudara sekalian boleh mendukung program pemerintah ini. Dan jikalau saudara juga mendapatkan berkat, ini juga adalah kesempatan yang sangat baik bagi saudara sekalian. Saudara sekalian boleh mendukungnya melalui gereja. Gereja juga sudah membuat cara bagaimana menolong masyarakat maupun menolong jemaat yang kekurangan dengan memberikan bantuan-bantuan kepada jemaat maupun masyarakat. Saudara sekalian bisa mendukungnya, atau juga saudara sekalian bisa mendukungnya secara pribadi. Dan saudara sekalian, ketika saudara banyak di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memprioritaskan waktunya untuk berdoa. Yang kiranya ini juga menjadi teladan bagi kita. Kita banyak di rumah, kita boleh banyak semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan banyak membaca firman Tuhan, kita lebih banyak berdoa, dan juga kita boleh semakin memiliki hubungan yang dekat dengan anggota keluarga yang lain. Kiranya dalam wabah COVID-19 ini kita boleh tetap tenang, beriman, dan juga kita percaya Tuhan tidak tinggal diam. Ada waktu Tuhan bahwa wabah COVID-19 ini akan berlalu. Kita terus berdoa dan kita terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan belas kasihan kepada bangsa kita dan kepada dunia ini. Amin.